Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan cuba membincangkan bab 9 garis lurus. Perbincangan kita adalah berdasarkan buku Get Ready Practice Topical PT3 keluaran Cemerlang Publication. Soalan 14. Lengkapkan jadual 1 bagi persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Okey, kita diberi satu jadual yang mana terdiri pada nilai X dan juga nilai Y. Kesemua nilai X telah pun diberikan di dalam jadual, iaitu negatif 2, negatif 1, sifar, 1 dan 2. Manakala untuk nilai X pula, kita hanya ada pada bila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 5 dan bila X sama dengan sifar, Y sama dengan 3. Persoalannya macam mana kita nak dapatkan apabila X sama dengan negatif 2, berapakah nilai Y? So, cara dia untuk kita dapatkan jawapannya adalah dengan menggantikan nilai X sama dengan 2 dan kita masukkan ke dalam persamaan yang diberikan, iaitu persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Cuba perhatikan di sini, tempat X ini kita akan gantikan dengan negatif 2. Bagi kes yang pertama ini, negatif 2. Jadi kita gantikan X sama dengan negatif 2 pada tempat X. Seterusnya kita selesaikan, kita dapat Y sama dengan 7. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama ini, apabila X sama dengan negatif 2, kita akan dapat Y sama dengan 7. Seterusnya, bagaimana pula kalau X sama dengan 1? Sama juga kaedahnya, iaitu apabila X sama dengan 1, kita gantikan tempat X dengan 1. Dan seterusnya, kita permudahkan, kita akan mendapat Y sama dengan 1. Kemudian, kita gantikan ataupun kita tulis Y sama dengan 1 pada jadual kita. Dan akhir sekali, apakah nilai X apakah nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi kita gantikan apabila X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2 darab dengan 2 tambah dengan 3, kita akan dapat jawapannya adalah negatif 1. Jadi kita tuliskan dalam jadual ini apabila X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1. Soalan B. Tentukan kecerunan bagi garis lurus 4Y tambah 2X sama dengan 12 dan kita dikendaki bulatkan jawapan yang betul. Untuk menyelesaikan soalan ini, pertama sekali kita tulis semula persamaan yang diberikan, iaitu 4Y tambah dengan 2X sama dengan 12. Kemudian kita susun semula persamaan itu kepada bentuk arm garis lurus, iaitu kita pindahkan 2X, kita akan dapat ke sebelah satu lagi, kita akan dapat negatif 2X tambah dengan 12. Seterusnya, kita nak di depan ni hanya ada Y saja. Kita pindahkan 4, jadi kita akan dapat, jadi bahagi dengan 4, 2 bahagi dengan 4, 12 bahagi dengan 4. So, daripada sini, kita dapati bahawa ini adalah bentuk arm persamaan garis lurus. Dan kita tahu bahawa negatif 2/4 adalah merupakan kecerunan. Dan kita boleh permudahkan lagi menjadi negatif 1/2. Jadi jawapannya adalah negatif 1/2. Soalan 15. Tandakan right bagi pasangan garis lurus yang selari dan pangkah pada pasangan garis lurus yang tidak selari. Okey, kita diberikan 4 pasangan garis lurus dan kita diminta mengenal pasti adakah pasangan yang diberikan ini mempunyai ataupun adalah garis yang selari. Okey, untuk menentukan suatu pasangan garis lurus itu adalah selari atau tidak, kita akan melihat kepada kecerunan. Okey,
dua garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama. Jadi kita akan tengok kepada kecerunan. Kalau dua garis lurus yang diberikan itu mempunyai kecerunan yang sama, bermaksud kedua-duanya adalah garis lurus yang selari. Kita tengok dulu yang pertama A. Y sama dengan 4X tambah 6. Jadi kita dapati bahawa ini adalah bentuk umum, di mana ini adalah 4 adalah kecerunan. Dan yang satu lagi kita dapati Y sama dengan negatif 4X tolak 8. Dan ini juga bentuk umum. Dan kita dapat kena pasti bahawa M ataupun kecerunan sama dengan negatif 4. Jadi kita dapati bahawa yang pertama kecurunannya adalah 4 dan yang kedua adalah negatif 4. Jadi sudah semestilah kedua-dua garis ini tidak selari. Okey, pasangan ini adalah tidak selari. Kita tandakan pangkah di situ. Seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B kita tengok Y sama dengan 2X tolak 5. Jadi kita dapati bahawa ini adalah bentuk am. Jadi kita tahu ini 2 adalah kecurunannya. Okey, daripada sini kita dapat terus M sama dengan 2. Tetapi dalam satu lagi yang garis lurus yang diberi itu, dia tidak dalam bentuk am. Jadi kita kena tukarkan dulu. Kita tukarkan dulu, iaitu kita pindahkan 2 ini ke sebelah sana. Dan kita dapati bahawa dia menjadi, kita akan bahagilah. Bila kita bahagi, 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2X. Kemudian tolak dengan 1/2. Dan kita dapati bahawa M sama dengan 2. Jadi persamaan berdasarkan pasangan garis lurus yang kedua ini, kita dapati bahawa nilai M adalah sama, iaitu kedua-duanya kecurunannya adalah 2. Jadi kita akan katakan persamaan garis ini adalah selari. Jadi kita akan tandakan right di sini. Seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu pasangan yang seterusnya, iaitu C. Y sama dengan 3X tambah 18. Kita dapati bahawa M adalah sama dengan 3 ataupun kecerunan bagi garis persamaan garis lurus yang pertama ini adalah 3. Manakala untuk satu lagi persamaan garis lurus ini, kita kena tukarkan dulu kepada bentuk umum, iaitu kita pindahkan 3 ini ke sebelah sana dan kita akan bahagi. Bahagi ke semua ini dengan 3. Kita dapat persamaan bentuk amnya adalah Y sama dengan negatif 3X tolak 4. Dan kita dapati M untuk pasangan garis lurus yang ketiga ini adalah negatif 3. Jadi kita dapati bahawa tidak sama. Jadi bila tidak sama, kita akan tandakan pangkah, menunjukkan bahawa pasangan garis lurus ini adalah tidak selari. Dan akhir sekali kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan D. Kedua-dua persamaan ini diberi bukan dalam bentuk am. Jadi kita kena tukar dulu kepada bentuk am. 3X tambah dengan 5Y sama dengan 15. Kita pindahkan 3X, kita akan pindah ke sebelah sana. Kita dapat negatif 3X sama 15. Kemudian kita pindahkan 5. 5 ini darab, pergi sana akan jadi bahagi. Kita dapat sama dengan negatif 3/5X tambah dengan 3. Jadi kecurunannya adalah sama dengan negatif 3/5. Untuk yang satu lagi, persamaan adalah X/2 tambah dengan 5/6Y sama dengan 1. First kali kita pindahkan dulu X/2 ini. Bila kita pindah ke sana, dia menjadi negatif 1/2X. Okay. Tambah dengan 1. Seterusnya kita pindahkan 5/6 ni. 5/6 ini kita pindah ke sana. Dan kita akan dapat 6/5. Tambah 6/5. Jadi ini adalah bentuk am. Daripada sini kita dapati bahawa M sama dengan negatif 3/5. Jadi dia sama dengan persamaan garis lurus yang pertama. Jadi kita dapati kedua-duanya adalah mempunyai kecerunan yang sama. Jadi pasangan garis lurus ini adalah selari. Bila selari, kita tandakan right di situ. Soalan 16. A.
diberi garis lurus PQ dan garis lurus RS adalah selari. Persamaan garis lurus PQ adalah 3y sama dengan negatif 2x tambah dengan 6. Jadi, kita diminta tentukan kecurunan garis lurus RS. Tandakan right pada jawapan yang betul. Jadi, maksud dia, kita kena tandakan yang mana satu jawapan dan kita rightkan di bawah ini. Untuk menyelesaikan soalan ini, pertama sekali kita tengok dulu maklumat yang diberikan pada kita, iaitu 3y sama dengan negatif 2x sama dengan 6. Kita keluarkan dulu. Okey, kita cuba perhatikan di sini. 3y sama dengan negatif 2x tambah dengan 6 bukan adalah dalam bentuk bukan persamaan garis lurus. Jadi kita tukar dulu, kita susun semula dalam bentuk Jadi 3 ini kita pindah ke sana, sebelah satu lagi, dan kita akan dapat bila ini adalah darab, bawa ke sana dia akan jadi bahagi. Okey, bila bahagi di sini bahagi dengan 3, 2 bahagi dengan 3, 6 bahagi dengan 3. So, negatif 2 bahagi dengan 3 kita kekalkan di situ. Okey, dan 6 kita bahagi dengan 3 kita dapat 2. So, daripada sini kita dapati bahawa kecerunan garis PQ adalah sama dengan negatif 2/3. Dan kita dah pun diberitahu bahawa persamaan garis lurus PQ dan juga RS adalah selari. Bila selari bermaksud kecerunannya adalah sama. Jadi soalan nak kita tentukan kecurunan RS, kita terus ambil M sama dengan negatif 2/3 dan jawapannya adalah negatif 2/3. Soalan B. Rajahna menunjukkan garis lurus PQ, RS, TU dan VW. Okey. Kita ada 4 garis lurus yang telah dilukiskan dalam rajah ini. Dan kita dikendaki lengkapkan jadual 2 berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Okey, kita tengok ini yang sebelah sini adalah jadual 2. Okey, dan kita kena lengkapkan lagi 3 ruangan di sini dan 1 ruangan telah pun diisi. Jadi, kita tengok ini adalah pilihan jawapan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, M kurang dari sifar. Kurang dari sifar bermaksud kecurunan negatif. Yang kedua, M lebih besar dari sifar. Bermaksud kecurunan adalah positif. Dan seterusnya, M sama dengan simbol ini kita panggil sebagai infinity. Dan dalam kes ini, ia bermaksud tidak tertakrif. Dan yang terakhir adalah M sama dengan sifar. Bermaksud kecurunannya adalah sama dengan sifar. Okey, jadi kita ulang, kita ingat balik semula nota kita yang sebelum ni, iaitu jika garis lurus condong ke kiri bermaksud kecurunannya adalah negatif. Kalau garisnya mencancang, tidak tertakrif ataupun infinity. Seterusnya, kalau condong ke kanan, kita akan katakan ia adalah kecurunan positif, dan jika ia adalah mengufuk, kita akan katakan kecurunannya adalah sifar. Kita tengok dulu yang pertama dah diberi kepada kita VW. VW dah diberi kepada kita. Okey, dia memang garisnya adalah mencancang. Jadi sudah semestinya kecurunannya adalah tidak tertakrif. Kita tengok yang kedua, iaitu RS. RS, kita cuba perhatikan di manakah RS. Okey, RS ini kita dapati ia adalah suatu garis yang condong ke kiri. Bila condong ke kiri, kita akan katakan ia adalah mempunyai kecurunan
negatif, iaitu M kurang daripada 0. Seterusnya, kita tengok yang ketiga, garis lurus TU. TU kita tengok di sini, TU ada kat bawah ni. Jadi TU ini ia adalah garis yang mengufuk. Okay, bila garis mengufuk, kita akan katakan TU ini kecerunannya adalah 0. Dan yang terakhir kita tengok PQ. Cuba kita perhatikan di manakah kedudukan PQ. Okey, di sini PQ. PQ ini kita perhatikan garis ini adalah condong ke kanan. Okey, condong ke kanan. Jadi bermaksud PQ ini mempunyai kecerunan positif, iaitu lebih besar daripada 0. Soalan 17A. Raja 7 menunjukkan garis lurus PQ pada satu satah kertas. Okey, cuba perhatikan di sini kita ada garis PQ di sini. Okey, ini paksi Y dan ini adalah paksi X. Apa yang kita perlu cari adalah cari kecerunan PQ. Okey, soalan ini adalah soalan yang direct. Kalau kita tengok di sini, dalam buku kita juga telah diberikan contoh cemerlang rajah berikut soalan yang hampir sama dan bagaimana ia menyelesaikan soalan contoh ini. Okey, kita tengok ni, garis ini adalah garis ST di mana kita dapati dua titik ini. Daripada dua titik ini, kita akan gunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak dengan X1. Kita masukkan nilainya, kita dapat sama dengan 3. Jadi, untuk menyelesaikan soalan kita, pertama sekali, kita nyatakan dulu P. P kita katakan sebagai titik yang pertama dan kita akan nyatakan X1, Y1. Seterusnya Q pula kita katakan sebagai titik yang kedua, di mana kita akan labelkan X2, Y2. Seterusnya kita masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 ke dalam rumus mencari kecerunan. Okey, kita dapati bahawa 4 adalah Y2 tolak dengan Y1 iaitu negatif 2. Bila tolak negatif. So, kita perlu letakkan kurungan. Ataupun bahagi dengan X2, negatif 3, tolak dengan 5. So, kita permudahkan, kita dapat M ataupun kecerunan sama dengan negatif 3/4. Soalan B. Rajah 8 menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS dengan O ialah asalan. Okey, ini kita diberi segi empat selari iaitu P, Q, R dan S. Okey, ini adalah asalan O. Diberi kepada kita persamaan garis lurus QR ialah 4X tolak 2Y sama dengan 6. Iaitu garis QR di sini persamaannya adalah 4X tolak 2Y sama dengan 6. So, cari, yang pertama kita diminta mencari apakah persamaan garis lurus PS. Okay, apakah garis lurus, persamaan garis lurus PS, iaitu di sini PS, dan kita dikendaki mencari apakah pintasan X bagi garis lurus PS. Okey, untuk mendapatkan persamaan garis lurus PS, kita dapati bahawa PS adalah selari dengan QR. Bila dua garis ini selari, apa yang kita dapat fahamkan adalah sebenarnya kecerunan kedua-dua garis ini adalah sama. Jadi, untuk dapatkan persamaan garis lurus PS, kita dapatkan dulu kecerunan garis QR daripada rumus
yang diberikan. Persamaan yang diberikan. Kita tengok yang pertama. First kali kita buat 4x tolak 2y sama dengan 6. Okey, ini adalah persamaan yang diberikan. Kita susun semula dalam bentuk umum, bentuk am. So kita akan dapat, kita akan pindahkan 2y. Kita pindahkan 4 dulu. 4 ke sana. Kemudian kita susun balik semula. Kita akan dapat y sama dengan 2x sama dengan 3. 2x tolak 3. Jadi, daripada sini, kita dapati bahawa m adalah sama dengan 2. M sama dengan 2 bermaksud m QR sama dengan 2. Ia sama dengan m PS, iaitu kecerunan PS sama dengan kecerunan QR, iaitu sama dengan 2. So, kita dah dapat kecerunan untuk garis PS. Dan kita perhatikan di sini, ada satu titik yang diberikan kepada kita, iaitu P, negatif 35. Jadi, garis ini melalui titik P, negatif 35. Daripada sini, kita boleh masukkan ke dalam rumus untuk dapatkan C. Okey, kita akan tulis Y sama dengan MX campur C. Okay, ini adalah rumus am melalui titik negatif 35. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang diberikan Y ini. Y sama dengan 5. Okey, 5. Sini. M kita dah dapat tadi 2. Kita masukkan di sini. Ini X negatif 3 dan tambah C. C ini yang kita akan cari. So kita permudahkan. Akhirnya kita dapat C sama dengan 11. C sama dengan 11, M sama dengan 2. Jadi kita akan dapat persamaan untuk garis PS adalah sama dengan Y sama dengan 2X tambah 11. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Pintasan X bagi garis lurus PS. So, garis ini kita nak tengok berapakah, di manakah lakunya persilangan garis ini dengan paksi X. Kalau kita panjangkan ni, kita akan dapat, dan kita panjangkan paksi X, dia akan bertemu di sini. So, kita akan cuba buat pengiraan. Yang pertama sekali kita faham, kalau disebut pintasan X, nilai Y adalah sifar. Okey. Kita kena faham bahawa bila pintasan X, nilai Y adalah sifar. Jadi, kita boleh masuk, kita dah tahu tadi, persamaan PS adalah sama dengan Y sama dengan 2X tambah 11. Jadi, kita masukkan nilai Y sama dengan sifar. Kemudian, daripada sini, kita akan cuba dapatkan nilai X. Kita permudahkan, kita dapat X sama dengan negatif 11/2. Inilah yang dimasukkan dengan pintasan X bagi garis lurus PS. Soalan C. Rajah 9 O ialah asalan. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Okey, kita ada dua garis lurus iaitu PQ dan juga kita ada RS. Perkara penting yang kita perlu faham di sini daripada maklumat yang diberi pada kita adalah garis lurus PQ adalah selari. Okey, aku gariskan perkataan selari. Selari ini bermaksud apa? Kedua-dua ini mempunyai kecerunan yang sama. Apa yang perlu kita cari adalah yang pertama persamaan garis PQ. Dan yang kedua adalah kita dikehendaki mencari koordinat Q. Okey, langkah pertama bila kita nak mencari persamaan garis lurus PQ, ini PQ. Jadi kita perlu dapatkan dulu kecerunan dan juga pintasan Y. So, dalam kes ini kita perhatikan, okey, disebabkan RS adalah selari dengan PQ, jadi kita dapat gunakan RS ini untuk mencari kecerunan. Okey. Kita gunakan rumus kecerunan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Kita masukkan nilai R dan juga S. Kita dapati bahawa
MRS sama dengan negatif 2. Jadi, sudah semestinya ia adalah sama dengan kecurunan PQ. Seterusnya, kita dapati bahawa memang sama PQ, kecurunan PQ dan juga kecurunan RS adalah negatif 2. Seterusnya, kita tahu Y sama dengan MX campur C melalui titik 1,5, iaitu kita perhatikan di sini 1,5. Jadi, kita akan gunakan rumus yang umum ini. Kita akan masukkan nilai-nilai yang kita telah pun ketahui, iaitu Y sama dengan 5, M sama dengan negatif 2, X sama dengan 1 dan C yang kita akan cari. Seterusnya kita selesaikan, kita akan dapat C sama dengan 7. So, akhir sekali persamaan yang kita dapat adalah Y sama dengan negatif 2X, iaitu kecurunan yang kita dapat tadi, negatif 2. Dan C ini adalah pintasan Y. Kita akan katakan dia sebagai Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Untuk soalan yang kedua, iaitu koordinat Q, kita perhatikan, ini adalah koordinat Q. Cuba perhatikan apa yang kita dapat simpulkan pada Q ini. Titik Q terletak pada paksi X. Maka Q ialah pintasan X. Maksud dia titik ini, dia memintas pada paksi X. Bila memintas pada paksi X, kita akan katakan ia adalah pintasan X. Bila pintasan X bermaksud Y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar. Jadi, kita akan gunakan rumus yang kita dapat tadi itu, iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Kita masukkan Y sama sifar. Gantikan Y sama dengan sifar. Kemudian kita selesaikan. Kita dapat X sama dengan X sama dengan 7/2. Iaitu 7/2 ini adalah koordinat bagi Q. 18A. Tentukan kecurunan bagi titik-titik berikut. Yang pertama, P negatif 1, 7 dan Q 3, 6. Yang kedua, R 2, negatif 2, S 4, 6. Kita tengok yang pertama dulu. Untuk yang pertama ini, pertama sekali untuk nak cari kecurunan, kita akan menggunakan rumus kecurunan, iaitu M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi, titik-titik ini kita perlu nyatakan dulu. P dengan Q ni, yang mana satu titik yang pertama, yang mana satu titik yang kedua. Sebenarnya tidak ada masalah untuk kita nyatakan mana-mana titik itu sebagai titik yang pertama ataupun titik yang kedua. Dalam kes ini, jawapan yang diberikan adalah kita nyatakan P sebagai titik yang kedua dan Q sebagai titik yang pertama. Jadi P X2, Y2, Q X1, Y1. Kita masukkan ke dalam rumus mencari kecurunan. Kita dapat 7 tolak dengan 6, negatif 1 tolak dengan 3. So, kita permudahkan. Kita dapat M adalah sama dengan negatif 1/4. Untuk soalan yang kedua juga, sama juga kaedahnya, di mana kita nyatakan terlebih dahulu R dengan S ini yang mana satu titik yang pertama, mana satu titik yang kedua. Dalam kes ini, R dikatakan titik yang pertama, iaitu X1, Y1, dan S adalah titik yang kedua, iaitu X2, Y2. Kemudian kita masukkan dalam rumus mencari kecurunan dan kita akan dapat 6 tolak negatif 2. Bila ada negatif, kita akan buat kurungan. Per dengan 4 tolak dengan 2, kita akan dapat 8/2 permudahkan dapat 4. Jadi, kecurunan untuk yang kedua adalah sama dengan 4.
Soalan B. Darjah 10 menunjukkan dua garis lurus EF dan FG yang dilukis pada satu sata kertas. Kita tengok di sini, kita ada E, F dan FG. Diberi kecurunan garis lurus FG sama dengan negatif 2. Kita dikehendaki mencari koordinat F dan juga persamaan garis lurus EF. Okey, apa maklumat yang diberi pada kita? Yang pertama sekali adalah kita gariskan FG ialah 2. Apa FG ni? Kecerunan. Kecerunan FG adalah negatif 2. Kita tandakan di sini M sama dengan negatif 2. Okey, daripada sini kita akan cuba dapatkan dua persamaan bagi garis FG. Kita tahu Y sama dengan MX campur C. Jadi M dalam kes ini kita dah tahu sama dengan negatif 2. Jadi kita masukkan Y sama dengan negatif 2 X tambah C. Dan ia melalui titik FG, iaitu melalui titik G, iaitu 3 sifar. So, bila melalui 3 sifar bermaksud kita akan gantikan nilai X dan Y ke dalam persamaan ini. Iaitu Y akan jadi sama dengan sifar, tolak dengan 2 kali dengan X kali dengan 3 tambah dengan C. So, kita akan dapat C sama dengan 6. Bila kita dapat C sama dengan 6, bermaksud di sini adalah 6. Bila di sini adalah 6, koordinat F bermaksud sama dengan sifar 6. Iaitu X adalah sifar, Y adalah 6. Jadi jawapan dia F, koordinat bagi F adalah sifar 6. Seterusnya kita tengok persamaan garis lurus EF. EF, di sini kita ada E, kita ada F. So kita dah tahu dah titik F sifar 6 dan E adalah negatif 3, 2. Jadi kita dah tahu. Jadi kita masukkan ke dalam rumus mencari kecerunan. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kita masukkan, kita dapat M sama dengan 4/3. Kemudian kita dah tahu C sama dengan 6. Jadi akhirnya kita dapat Y sama dengan 4X tambah 6. Soalan C. Dalam rajah 11, JKLM ialah sebuah trapezium yang dilukis pada satu sata kertas. Ini adalah bentuk trapezium. JK adalah selari dengan ML. Ini JK adalah selari dengan ML. Cuba perhatikan di sini. Ditandakan dengan simbol anak panah itu menunjukkan bahawa dua-dua garis ini adalah selari. O ialah asalan dan diberitahu kepada kita persamaan garis lurus JK ialah Y sama dengan 3/2X tambah 5. Dah dicatatkan di sini. Dan persamaan garis lurus ML ialah 2Y sama dengan PX tambah 24 juga telah dicatatkan dalam bangunan rajah tu. Jadi yang pertama sekali kita kena cari nilai P dan yang kedua kita kena cari apakah pintasan X bagi garis lurus ML. Okey, langkah pertama yang kita perlu buat adalah kita senaraikan dulu. Okey. Maklumat kepada kita bahawa JK adalah selari dengan ML. Jadi, bila selari bermaksud kecerunan adalah sama. Awak kena ingat itu. Kecerunan adalah sama. Kita cuba perhatikan di sini. Y sama dengan 3/2X tambah 5 bermaksud kecerunannya adalah M sama dengan 3/2. Bagaimana pula dengan ML? Cuba kita perhatikan. M untuk ML, kita ada 2Y sama dengan PX tambah 24. Tapi ini kita tak boleh katakan P adalah kecerunan sebab rumus ini bukan dalam bentuk arm lagi. Okay, kita kena tukarkan dulu. Kita kena pindahkan 2 ini. Kita bergerak pindah ke sebelah sini. So, kita akan dapat Y sama dengan PX P/2X tambah dengan 12. Ini 24 bagi dengan 2, kita dapat 12.
Di mana kita dapati bahawa kecerunan bagi ML ialah P per 2. Okey, ini P per 2 adalah kecerunan bagi ML. Disebabkan telah dinyatakan tadi bahawa kedua-dua garis ini adalah selari, kita boleh tulis MJK sama dengan ML. Kecerunan JK sama dengan kecerunan ML. Jadi berapakah kecerunan JK? 3 per 2. Berapakah kecerunan ML? P per 2. Jadi berapakah nilai P? Kita perhatikan di sini dengan jelas kita dapati P sama dengan 3. Itu adalah jawapan bagi soalan yang pertama. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Pintasan X bagi garis lurus ML. Okey, kita dah sedia maklum bahawa kalau disebut itu pintasan X, nilai Y adalah sifar. Okey, kita diberitahu bahawa pintasan X, kita kena faham bahawa nilai Y adalah sifar. So, apa yang kita perlu buat adalah kita dapatkan semula rumus kita yang asal tadi, iaitu bagi garis ML, ML 2Y PX. So, sekarang ni kita dah tahu P sama dengan 3. So, kita akan tulis 3X tambah 24. Sebenarnya kita boleh ambil rumus yang atas ni pun tak ada masalah. Kemudian kita gantikan nilai Y sama dengan sifar. Sebab kita nak dapatkan pintasan X. So, kita akan dapat 2 kali sifar, sifar. 3X tambah 24. Permudahkan. Kita dapat X sama dengan negatif 8. Jadi, X sama dengan 8 bermaksud pintasan X bagi garis ML adalah negatif 8.